Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang komunikasi lisan. Nama ahli kumpulan yang pertama ialah Nur Syuhada, kemudian Nurul Iliana dan juga Nur Ain Balkis. Komunikasi lisan terbahagi kepada tiga, iaitu keutuhan wacana, iaitu keutuhan wacana ini mempunyai 4 domain utama. Seterusnya ialah sumber rujukan, iaitu terdapat banyak jenis sumber rujukan. Seterusnya ialah kejelasan. Kejelasan ini mempunyai 2 aspek utama. Seterusnya, saya akan bentangkan tentang keutuhan wacana. Okey, wacana yang baik adalah merujuk kepada bentuk penulisan yang ada dua ciri ini, iaitu kesatuan dan pertautan. Okey, kesatuan ialah setiap perkara atau unsur yang mempunyai hubungan dengan idea tajuk, ayat-ayat perenggan atau subtajuk yang mempunyai hubungan idea asal. Pertautan pula membawa maksud hubungan antara unsur-unsur bahasa seperti kata hubung, penanda wacana, kata rujukan dan sebagainya yang berfungsi sebagai penyambung bahagian-bahagian dalam wacana. Keutuhan wacana ni ada 4 domain, iaitu keutuhan semantik, keutuhan leksikal, keutuhan fonologi dan keutuhan gramatikal. Keutuhan semantik ialah jalinan makna antara satu ayat dengan ayat yang lain atau satu perenggan bersama perenggan yang lain. Hubungan semantik ini, keutuhan semantik ini terbahagi kepada dua, iaitu hubungan semantik umum dan juga hubungan semantik interaktif. Dalam hubungan semantik umum, ada pelbagai jenis, iaitu hubungan sebab dan akibat, hubungan pasangan, hubungan tempoh masa, hubungan ikatan, hubungan prafasa, hubungan kebenaran dan kesahan dan juga hubungan penekanan. Dan dalam hubungan semantik interaktif pula ialah berfungsi untuk menimbulkan respon atau tindak balas. Wilfred Crombie 1985 telah menyatakan terdapat 3 bentuk asas mengaplikasikan hubungan semantik dalam pertuturan atau perbualan, iaitu respon, susulan dan juga inisiatif. Jadi berikut adalah contoh daripada artikel yang telah kami pilih. Contoh yang pertama ialah bagi memastikan pembelajaran murid tidak terjejas sepanjang tempoh PKP ini, guru-guru telah diarahkan untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di rumah ataupun PDPR sama ada secara dalam talian ataupun luar talian mengikut kesesuaian guru dan murid. Jadi ini adalah contoh bagi hubungan semantik, hubungan sebab dan akibat di mana mempunyai kata hubung untuk. Contoh yang kedua ialah norma baharu dalam sistem pendidikan memperlihatkan keupayaan generasi muda, iaitu murid lebih menguasai teknologi maklumat dan aplikasi-aplikasi sosial media dalam pembelajaran dalam masa yang sama. Dalam masa yang sama ini menunjukkan hubungan semantik dalam hubungan tempoh masa. Okey, keutuhan yang seterusnya ialah keutuhan leksikal. Keutuhan leksikal ini ialah pemilihan dan penggunaan kata yang tepat dan sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Jadi terdapat 5 bahagian dalam keutuhan leksikal ini, iaitu yang pertama antonim, perkataan atau leksikal yang mempunyai maksud berlawanan. Yang kedua sinonim, kepelbagaian kata atau leksikal yang mempunyai hampir sama makna atau makna yang hampir sama. Yang ketiga ialah polisim, perkataan atau leksikal yang mempunyai banyak makna. Yang keempat, hyponim, perkataan atau leksikal yang menunjukkan lingkungan atau pemeringkatan dalam struktur makna. Dan yang terakhir ialah homonim, di mana perkataan atau leksikal yang menunjukkan makna yang berbeza bergantung kepada konteks dan situasi. Okey, ini adalah contoh daripada teks, iaitu yang pertama, kurangnya interaksi antara guru dan murid boleh membantutkan keberkesanan dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Perkataan interaksi di situ juga boleh digunakan sebagai sinonim untuk komunikasi. Dan contoh yang kedua ialah menurut Suzlina Hilwani dan Jamaluddin 2015, teknologi maklumat berfungsi sebagai nadi penggerak dalam mewujudkan perubahan positif yang boleh mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran atas talian oleh guru. Perkataan nadi penggerak juga dikategorikan dalam homonim, di mana perkataan itu membawa maksud yang berbeza bergantung kepada situasi. Okey, yang keutuhan yang ketiga ialah keutuhan gramatikal.
yang bermaksud wacana berkualiti mesti memperlihatkan hubungan berdasarkan binaan tata bahasa dapat dilihat daripada penggunaan penanda gramatis seperti yang pertama kata hubung, kata rujukan, peleburan dan pergantian. Kata hubung ini menghubungkan di antara ayat dengan ayat atau perenggan dengan perenggan yang lain. Juga berfungsi sebagai penghuraian di mana menghuraikan dan menjelaskan perkataan atau perenggan sebelum dengan jelas. Juga berfungsi sebagai pengembangan idea dengan mengembangkan idea sebelum dengan leksikal atau kata hubung. Dan yang ketiga juga berfungsi sebagai penambahan di mana kata hubung yang menggunakan faktor masa atau pernyataan tentang sesuatu kejadian. Kata rujukan pula ialah kata yang boleh menggantikan sesuatu sama ada benda atau manusia. Juga boleh kita samakan dengan kata ganti nama. Dan yang terakhir ialah sebuah konsep, peleburan dan pergantian iaitu sebuah konsep di mana leksikal atau perkataan yang sama tidak diulang semula dalam ayat yang sama walaupun pada kebiasaannya diulang. Jadi ini sedikit contoh dari teks. Ayat yang pertama itu perkataan yang highlightkan iaitu murid dan guru. Di mana sini kita menggunakan keutuhan gramatikal ni sebagai kata penghubung di mana menggunakan kata hubung dan. Di bawah sekali juga contoh yang ketiga itu tak dan cang 2015 digantikan juga nama mereka itu dengan mereka. Jadi di situ terwujudnya keutuhan gramatikal sebagai penghuraian dan penggantian. Yang terakhir ialah keutuhan fonologi. Dilihat dari segi hentian suara, nada suara dan intonasi suara dapat menimbulkan hubungan semantik di antara bahagian wacana. Keutuhan fonologi juga menekankan tentang intonasi di mana intonasi ini berperanan penting sebagai penanda dan pemisah frasa dan juga pembeza struktur ayat. Hubungan wacana dari aspek fonologi berdasarkan hentian, intonasi atau nada suara. Dari contoh daripada teks yang telah kami dapat, yang pertama ayat penyata. Murid memerlukan motivasi agar mereka lebih bersemangat dan akan lebih bersedia dengan mengadaptasi norma baharu dalam proses pembelajaran mereka. Nada yang kedua iaitu nada ayat tanya. Murid memerlukan motivasi agar mereka lebih bersemangat dan akan lebih bersedia dalam mengadaptasi norma baharu dalam proses pembelajaran mereka. Sekian saja, saya akan menyerahkan kepada Nur Iliana untuk membentangkan pula tentang sumber rujukan. Seterusnya ialah sumber rujukan. Di mana ianya terdapat banyak jenis sumber rujukan. Seterusnya. Sumber rujukan yang pertama dikenali sebagai sumber rujukan primer, di mana ianya merujuk kepada maklumat yang diperolehi sendiri oleh pengkaji terutama dalam kajian yang dilakukan. Antara ciri-ciri rujukan primer ialah merupakan penemuan baru atau ilmu pengetahuan baru, seterusnya melaporkan penyelidikan yang asli, seterusnya ialah memberi ulasan baru atau interpretasi yang berbeza kepada ilmu pengetahuan yang baru, dan biasanya sumber primer ini sukar dicapai kerana tidak disusun atau disenaraikan dengan sempurna. Seterusnya, akhir sekali ialah sumber-sumber ini ada yang diterbitkan dan ada yang tidak diterbitkan. Seterusnya ialah sumber rujukan sekunder, di mana ianya sumber yang memberikan akses kepada sumber primer melalui perkhidmatan abstrak dan indeks. Antara ciri-ciri rujukan sekunder ialah terbitan berkala atau terbitan bersiri ataupun jurnal yang memberi laporan tentang perkembangan sumber primer. Seterusnya ialah perkhidmatan indeks dan abstrak. Seterusnya ialah ulasan, buku teks atau monograf. Seterusnya ialah bahan-bahan rujukan atas rak. Dan seterusnya ialah ensiklopedia, kemudian kamus, seterusnya buku panduan handbook, seterusnya ialah jadual, formula dan juga pangkalan data. Ini merupakan jenis-jenis sumber rujukan yang terdapat dalam teks. Antaranya ialah buku. Contoh teks yang terdapat ialah terdapat kajian yang dijalankan oleh La pada
bagi melihat kesediaan pembelajaran jarak jauh semasa pandemik COVID-19 di Filipina menunjukkan 99% responden bersedia untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Dapatan kajian mereka turut mendapati bahawa majoriti murid bersedia menggunakan aplikasi seperti YouTube, Google Classroom, Meet serta Zoom sebagai aplikasi dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Seterusnya ialah jurnal. Contoh teksnya ialah menurut Slameto 2013, motivasi pula adalah suatu proses usaha untuk mendapatkan perubahan pada tingkah laku. Dengan demikian bermaksud, motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak yang terletak di dalam diri setiap murid atau pelajar supaya tercapai hasratnya. Seterusnya ialah laman web. Antara contoh teksnya ialah para guru diharapkan dapat memberi elemen sokongan dan motivasi semasa proses pembelajaran yang kondusif untuk mendapatkan hasil yang terbaik seiring dengan situasi terkini. Usaha guru dalam menyediakan pelbagai program dan aktiviti sangat penting untuk menarik minat murid dan menaikkan semula motivasi mereka semasa pengajaran pembelajaran atas talian. Guru juga perlu memberi maklum balas kepada hasil kerja pelajar supaya mereka terus bermotivasi untuk menyelesaikan tugasan seterusnya. Pelajar juga diberi peluang untuk berkomunikasi dengan rakan sekelas bagi membincangkan tugasan dan pembelajaran. Lama kelamaan pelajar boleh berdikari untuk meneruskan pembelajaran dalam talian ini. Seterusnya, rujukan dalam teks. Rujukan dalam teks terbahagi kepada 3 iaitu depan, tengah dan juga belakang. Depan, penyelidik ternama dan terkenal pakar dalam bidang tertentu. Antara contoh teksnya ialah menurut Suzliza Hilwani dan Jamaluddin 2015, teknologi maklumat berfungsi sebagai nadi penggerak dalam mewujudkan perubahan positif yang boleh mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran atas talian oleh guru. Seterusnya yang kedua ialah menurut Abdul Kadir 2016, pembelajaran atas talian merupakan kaedah pembelajaran secara elektronik dan digital di mana guru dan pelajar tidak memerlukan komunikasi secara bersemuka. Pembelajaran atas talian dalam pengajaran dan pembelajaran adalah penting seiring dengan perkembangan dunia pendidikan yang serba canggih ini. Seterusnya, tengah, iaitu terdapat banyak kajian lepas dalam dengan ulasan atau idea yang hampir sama. Antara contoh teksnya ialah Muhammad Fairuz 2020 menyatakan bahawa murid mengalami masalah dari segi akses internet menyebabkan antara punca ramai murid yang ketinggalan. Kenyataan ini disokong oleh Bernie 2020 yang menyatakan bahawa pembelajaran secara atas talian hanya berkesan sekiranya capaian internet dapat dinikmati secara meluas di setiap kawasan sama ada di bandar, luar bandar atau kawasan pedalaman. Seterusnya ialah belakang. Ulasan atau idea daripada kajian yang lepas sangat penting. Contohnya, sikap yang negatif wujud terhadap pembelajaran dalam talian adalah kerana murid-murid masih tidak dapat menyesuaikan diri dengan norma baharu di mana mereka lebih mengutamakan PDP secara bersemuka. Hasil kajian adalah melalui Muhammad Razi 2020. Seterusnya ialah guru juga boleh menerapkan elemen sosial dan kolaborasi semasa bertukar pendapat dengan menggunakan aplikasi forum dalam talian. Hasil kajian adalah melalui Olmi Alfina 2020. Seterusnya. Seterusnya ialah kejelasan penulisan. Penulisan akademik memerlukan penulis menggunakan bahasa komunikatif yang strategik serta mempunyai struktur yang sesuai. Definisi kejelasan ialah kejelasan adalah aspek yang sangat penting dalam penulisan. Penggunaan ayat-ayat yang pendek, tidak berbelit-belit, yang memudahkan pembaca memahami isi kandungan penulisan. Kemudian, kejelasan dalam penulisan membawa maksud menyampaikan idea dengan cara yang paling mudah dan tepat. Penulis perlu mengetahui dengan tepat apa yang cuba disampaikan. Salah satu cara untuk memastikan pembaca atau pelajar memahami dengan jelas apa yang cuba kita sampaikan, kita boleh meminta mereka menulis semula pemahaman mereka menggunakan bahasa yang paling mudah dan paling sederhana. Jika mereka mengambil masa yang lama untuk mengenal pasti apa yang mereka cuba sampaikan,
maka ia merupakan satu indikator bahawa penulisan kita kurang jelas. Kejelasan terbahagi kepada dua, iaitu kohesi dan koheren. Kohesi ni merujuk kepada kehadiran atau ketiadaan isyarat eksplisit di teks yang membolehkan pembaca membuat hubungan antara idea dalam teks seperti pertindihan kata dan konsep antara ayat yang menunjukkan bahawa idea yang sama sedang disebut merentas ayat. Kohesi ni tidak mengambil kira apa bentuk penanda wacana seperti justeru itu, oleh itu dan sebagainya. Maklumat ini memberitahu pembaca bahawa terdapat hubungan antara idea dalam teks. Seterusnya ialah koheren. Koheren ni merupakan elemen yang menunjukkan perkaitan idea dalam teks. Menurut bahasa Latin, terdapat beberapa kata kerja yang memberi definisi kepada koherensi yang bermaksud bertaut antara satu sama lain. Menurut Paudel and Ambika Prasad 2018, teks tidak hanya dibentuk dengan rentetan kata yang berstruktur, tetapi juga memberi makna mengikut konteks ayat. Dalam erti kata lain, koheren adalah hasil dari penafsiran makna dari teks tetapi juga bergantung pada khalayak. Ni adalah contoh dalam artikel untuk kohesi. Contohnya ialah capaian rangkaian internet sering menjadi isu dalam pembelajaran secara atas talian. Masalah kelajuan internet di kawasan kediaman, terutama mereka yang tinggal di luar bandar, ini menjadi antara masalah dan halangan keberkesanan pembelajaran dan pengajaran dalam talian. Ada yang terpaksa pergi ke restoran yang mempunyai internet untuk mendapatkan capaian internet semasa pengajaran dan pembelajaran atas talian. Oleh itu, ini adalah satu cabaran yang besar buat para guru untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran secara atas talian. Kerana tidak semua murid mempunyai capaian internet yang baik di kawasan tempat tinggal mereka. Talian internet yang lemah, masalah alat telekomunikasi dan sebagainya membantutkan proses pembelajaran mereka, terutamanya murid dari pendalaman. Kohesi ni ada perkataan oleh itu. Seterusnya ialah untuk koheren. Contoh dalam artikel ialah terdapat kajian yang dijalankan oleh Lapada et al. Bagi melihat kesediaan pembelajaran jarak jauh semasa pandemik COVID-19 di Filipina menunjukkan 99% responden bersedia untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Dapatan kajian mereka turut mendapati bahawa majoriti murid bersedia menggunakan aplikasi seperti YouTube, Google Classroom, Meet serta Zoom sebagai aplikasi dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Kajian Husuma et al. Pula mendapati bahawa pendekatan pembelajaran dalam talian ini menjadi lebih bermakna apabila dilaksanakan semasa tempoh pandemik COVID-19 kerana teknologi yang semakin pelbagai dan lebih menarik. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.